Salam fast. So ini dia Xiaomi 13T series. Kita ada 13T dan juga 13T Pro yang terbaru. So this is the latest flagship Android daripada Xiaomi Malaysia yang memberikan kepuasan dari segi material yang digunakan, specs dia, display, kamera, sebab ini adalah Xiaomi T series yang pertama menggunakan Leica collaboration. So sebelum ni kita hanya nampak pada flagship model diorang macam Xiaomi 13, Xiaomi 12 kan. But now diorang letakkan pada T series pula. So aku nak kongsikan sedikit sebanyak apakah pembaharuan yang menarik dan juga kekurangan yang korang semua perlu tahu mengenai Xiaomi 13T series yang terbaru. So now aku nak unboxing dan juga tunjuk ke korang apa yang korang akan dapat once korang beli Xiaomi 13T series ni. Macam biasa, yang pertama sekali korang akan dapat manual book sekali dengan casing yang basic ni. At least korang boleh terus pakai dekat Xiaomi 13T series. So dua-dua dapat case yang sama je. Bahagian bawah ni untuk versi Pro korang akan dapat pengecasan dengan kuasa 120W. So memang cukup pantas untuk sebuah phone flagship sekarang ni. Kita pun tahu ada phone yang baru dilancarkan masih dengan fast charging bawah 30W, tapi Xiaomi dah lebih pada tu kan. Untuk versi 13T biasa dapat pengecasan dengan plug 67W. So versi Pro dapat much better fast charging lah dengan kabel jenis USB-C to USB-A. Untuk Xiaomi 13T aku dapat ni adalah warna black. So aku difahamkan ada dua jenis material nanti, iaitu glass dan juga material jenis vegan leather. Aku rasa yang ni adalah material glass. Yes, betul. Korang boleh tengok dia punya glossy effect tu memang nampak sangat-sangat premium guys untuk Xiaomi 13T yang warna black ni. Basically untuk dua model ni ada warna yang sama je. 3 pilihan warna iaitu warna green, blue dan juga black. But untuk yang versi Pro ni aku dapat yang warna blue. So warna blue ni dia special sikit tau sebab dia menggunakan material jenis vegan leather. Wah. Vegan leather dia macam colour yang lebih kepada pastel. Dia bukannya colour yang gelap sangat. So bagi aku in terms of texture dia memang rasa sangat premium dan juga mewah. And soft leather, dia bukannya hard leather. Ala-ala macam Xiaomi 12S Ultra macam tu. And then untuk bahagian design memang korang boleh nampak yang kedua-dua model ni menggunakan rekaan yang sama je. Tak ada beza apa pun. Bonggol kamera dia ala-ala macam Xiaomi 13 series sikit. Sebab ini pun Xiaomi 13T dia bawa dalam family yang sama je. Cuma shape untuk bonggol kamera kali ni dia berbeza sikit tau. Sebab shape dia ada macam satu bahagian yang dia ubah dekat bahagian hujung-hujung ni. So dari segi looks dia memang nampak very identical macam phone Xiaomi. But aku rasa this one looks more premium dan juga dia masih kekal Leica kot untuk Xiaomi 13T series ni kan. And then dari segi feels, kedua-dua smartphone ni memang rasa sangat-sangat solid kalau pegang sebab kedua-dua smartphone ni menggunakan saiz yang sama je dengan material yang sama juga. Untuk dia punya back panel glossy ni memang meninggalkan kesan cap jari yang sangat ketara lah. And then ada habuk-habuk tu senang melekat. Kalau korang nak cuci, memang dia struggle sikit lagi dekat bahagian celah bonggol kamera ni kan. And then ketebalan bonggol kamera dia bagi aku just nice lah. Tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu besar sangat. Sebab aku nampak lately phone-phone flagship ataupun phone mid-range pun dah menggunakan bonggol kamera yang terlalu besar. Tapi untuk Xiaomi dia masih relax, cool macam ni kan. So menggunakan triple camera. Dan kali ni memang diorang collaboration dengan Leica untuk T series. Ada 15MP kamera utama, 50MP telefoto dan juga 12MP ultra wide. So basically untuk kamera dia nanti aku akan kongsikan lebih lagi macam mana dia punya collaboration dengan Leica. Adakah sama dengan Xiaomi 13 ataupun ada kelainan sikit. Personally aku suka dengan colour glossy black pada Xiaomi 13T yang biasa ni. Dia bukan disebabkan oleh colour black tu sendiri, tapi disebabkan oleh glossy effect dia tu. Rasa macam lain sikit tau. Aku rasa dia ada coating yang berbeza membuatkan glossy effect itu lebih menyelah dan juga lebih nampak mewah dekat mata aku lah. So that's why antara kedua warna ni actually aku suka warna black, tapi dari segi texture dan juga feels pegang aku lagi sukalah vegan leather pada yang versi Pro ni. Actually untuk yang versi biasa pun ada vegan leather juga. So memang lebih kurang sama aje. Fun fact, apa yang menariknya lagi dengan model kali ni adalah Xiaomi meletakkan IP68 water and dust resistant pada Xiaomi 13T dan juga Xiaomi 13T Pro. Bermakna korang akan dapat better protection pada model kali ni. So biasanya IP68 ni adalah pada phone flagship yang mahal kan, tapi untuk budget flagship macam Xiaomi 13T series ni pun dapat juga IP68 rating. So dari segi harga tu aku tak pasti lagi sebab aku pun tak tahu berapa Xiaomi akan jual kat pasar Malaysia nanti. Aku jangkakan mungkin boleh jadilah sekitar 3,000 dan juga ke bawah. Dia takkan lagi mahal daripada Xiaomi 13 series. Dia akan lebih murah daripada Xiaomi 13 series. So at least
sekitar 2,500 ke 3,000 tu possible lah untuk segala specs yang Xiaomi letakkan pada Xiaomi 13T dan juga Xiaomi 13T Pro ni. Dari segi dia punya penawaran specs tu, aku rasa memang mind blown lah. Dia dah memang saing-saing macam phone yang berharga RM4,000 dan juga ke atas tau. So itu sedikit sebanyak tentang bahagian rekaan dan juga ketahanan pada smartphone ni. Manakala untuk bahagian dia punya screen display, dia menggunakan display yang sama untuk kedua model ni, iaitu Crystal Res AMOLED yang bersaiz 6.67 inci dengan refresh rate yang cukup tinggi iaitu 144Hz. Ada juga PWM dimming 2880Hz, memang cukup tinggi juga, dan dia punya kecerahan nits brightness adalah mencecah 2600 nits. So memang cukup tinggi bagi sebuah phone flagship. Even iPhone 14 Pro Max pun ataupun 15 Pro Max pun mencecah 2000 nits saja. But untuk Xiaomi 13T dan juga 13T Pro mencecah 2600 nits. Yes, memang power gila kot display screen pada Xiaomi 13T series ni. Level flagship premium dah actually untuk dia punya bahagian display. Macam korang nampak, bezel screen pada kedua smartphone ni memang sama je bahagian kiri kanan, cuma atas bawah tu dia macam tebal sikit berbanding dengan bahagian kiri kanan. So tak apa-apa nak center sangat, but still nampak cantik dan juga taklah tebal macam phone-phone yang dulu kan. So still nice dia punya display dengan flat screen dan juga siap dengan sekebul teater yang dah dipasang terus. Ada juga punch hole display kamera dekat bahagian atas ni, tak besar sangat, kecil je dia punya size tu kan. So itu adalah antara kelebihan yang aku rasa enjoy dengan display untuk Xiaomi 13T series ni. Dan kedua-dua ni memang menggunakan spek screen yang sama je, tak ada beza pun. Cuma dari segi connection, memang untuk model Pro ni dapat Wi-Fi 7 tau. Untuk yang biasa ni tak ada Wi-Fi 7. So itu antara extra yang korang akan dapat untuk versi Pro. Seterusnya untuk bahagian prestasi, pada model Pro menggunakan chip MediaTek Dimensity 9200+, manakala untuk yang 13T biasa menggunakan MediaTek Dimensity 8200 Ultra. So memang ada perbezaan dekat sini dari segi performance, sebab untuk yang versi Pro ni memang more powerful flagship level punya chip, manakala untuk yang 13T biasa dia macam upper mid range tapi dah ke arah macam flagship level, tapi bukannya flagship yang tinggi-tinggi sangatlah, mungkin kelas bawah sikit daripada flagship budget, atas sikit daripada mid range punya kelas. So aku rasa untuk performance wise memang tak dapat disangkal lagi. Chip MediaTek sekarang ni dah memang cukup powerful untuk korang gunakan heavy task, main game dan sebagainya. Dan dari segi varian pun memang ada pilihan dan berbeza sikit tau antara model biasa dan juga model Pro. Sebab untuk model biasa ada dua pilihan RAM iaitu 8GB dan juga 12GB, manakala untuk dia punya storage satu saja iaitu 256. Untuk yang versi Pro dia banyak sikit pilihan, tapi aku tak sure lah mana satu akan masuk pasaran Malaysia nanti. Dia ada pilihan 12GB RAM dan juga 16GB RAM. Ada 3 pilihan storage iaitu 256, 512 dan juga 1TB. So memang cukup besar. Dia punya bahagian UFS adalah 4.0 dan juga menggunakan LPDDR5. So ada extra sikit lah untuk yang model Pro. Korang kena buat pilihan yang betul, mana satu varian yang korang nak dapatkan antara yang 13T biasa ataupun 13T Pro ni. Tapi bagi aku, kalau harga dia tak jauh beza sangat, better korang beli je terus Xiaomi 13T Pro. Korang dapat full experience in terms of dia punya performance, kamera, display, fast charging dan pelbagai lagi untuk yang model Pro ni. Itu kalau harga dia tak jauh beza sangat lah. Tapi kalau jurang harga tu jauh sangat, aku rasa 13T biasa ni pun dah cukup padu dah untuk chip MediaTek 8200 Ultra, 67W fast charger, dan paling penting sekali adalah specs kamera dia memang sama saja. So kita nak tengok UI kamera dia macam mana, adakah lebih kurang sama macam Xiaomi 13 series ataupun sebaliknya. Dekat sini ditunjuk ada Leica Vibrant dan kita boleh pilih Leica Vibrant ataupun Leica Authentic dekat bahagian atas ni. Sama je macam Xiaomi 13 series. Dekat atas ni ada juga setting yang kita boleh buat. Aku akan on grid lines, and then dekat bahagian filter, yep, ada juga filter yang sama macam Xiaomi 13. Something aku nak tahu adalah dia punya kebolehan rakaman video. Untuk kamera utama sampai 4K 60. Sampai 8K 24. Itu kamera utama. Manakala untuk selfie video dia masih lagi limit 1080p 30fps. Aku tak sure sampai bila Xiaomi akan kekalkan 1080p untuk selfie video. Tapi untuk kamera utama memang boleh shoot sampai 8K 24fps. Tapi normally aku akan shoot 4K je. 4K 60fps lah, dah cukup bagus lah actually. Dekat bahagian portrait, kita boleh pilih dia punya focal length 35, 50, 90mm kat sini. Nice. And then dekat bahagian more ada apa lagi? 50 megapixel untuk enable dia punya high res photo.
korang boleh access kat sini. Dan itu saja sedikit sebanyak setting kamera dia memang lebih kurang je macam Xiaomi 13. Tak ada beza banyak sangat pun. So ini antara implementation yang Leica letakkan pada kamera untuk Xiaomi 13T dan juga Xiaomi 13T Pro. So kalau korang yang dah biasa dengan kamera Xiaomi sebelum ni, lagi-lagi yang Leica version, mungkin ini adalah a cheaper version of Leica kamera untuk phone Xiaomi. Untuk hasil gambar pada Xiaomi 13T series ni, korang boleh tengok antara hasil gambar aku dah shoot menggunakan kedua kamera smartphone ni, okay? So macam mana dengan hasil gambar daripada kedua kamera smartphone ni? Padu ke tak padu? Cuba korang komen sikit. Mungkin hasil gambar tu ada beza sikit walaupun specs kamera sama, tapi chip dia berbeza tau. So image processing pun berbeza. So that's why mungkin ada kelainan sikit dari segi color ataupun dia punya details tu. But memang korang akan dapat kelebihan yang power lah pada kamera untuk kedua smartphone ni yang ada collaboration dengan Leica. And then satu kelebihan yang mungkin tak ramai tahu dan juga dekat market China dia nak announce untuk Xiaomi 13T series dapat software update sehingga 4 tahun OS dan juga 5 tahun security update. So itu antara improvement yang besar juga pada Xiaomi 13T series kalau bandingkan dengan phone Xiaomi yang lain. Dan aku tak sure sama ada Xiaomi 13 series akan dapat benda yang sama ataupun tidak. Mungkin akan dapat ataupun mungkin tidak, ataupun just upcoming model Xiaomi saja yang akan dapat sekali dengan Xiaomi 13T series ni lah. So itu antara improvement, pembaharuan dan juga kelainan yang Xiaomi cuba letakkan pada model baru diorang ni. Dan honestly aku rasa aku akan gunakan yang versi Pro sebab aku suka dengan dia punya design kamera dan color bigger leather ni tau. Dia punya feels tu memang sedap lah kat tangan. Solid, tak berat sangat dan juga dia punya flat screen yang cantik, kecerahan yang tinggi. Fast charging 120W, chip MediaTek Dimensity 9200 Plus yang paling latest sekali. So korang nak apa lagi kan pada smartphone? So guys, aku rasa itu saja serba sedikit perkongsian aku tentang Xiaomi 13T series yang terbaru ni. Korang boleh kongsikan pendapat korang kat komen tentang smartphone yang terbaru pada Xiaomi Malaysia ni. Okey ke tak okey kan dengan specs dan juga harga bila dah rasmi di pasaran Malaysia nanti. So macam biasa, harga kalau dah rasmi aku akan kongsikan dekat komen ataupun aku akan kongsikan link pembelian dekat bahagian description untuk korang dapatkan di pasaran Malaysia nanti, okay? But aku punya expectation mungkin boleh jadilah sekitar 3,000 ataupun below than that. So kita just tunggu dan lihat once Xiaomi Malaysia lancarkan di pasaran nanti, okay? Terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.